Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Husin Ismail. Dan saya Norbaizura Andy. Berita-berita utama malam ini. Semarak Hari Kebangsaan menyuntik semangat patriotik dan menyemai semangat cintakan tanah air. Pertukaran rakyat menjadi asas kepada hubungan persahabatan antara negara Brunei Darussalam dan Jepun. Semarak Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-39 bertujuan menzahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dianjurkan oleh Kementerian Hal Ehwal Agama sebagai melambangkan semangat patriotik dan cintakan tanah air, majlis berlangsung pagi tadi di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Hadir yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Agama. Majlis diserikan dengan sesi bual bicara bertajuk Menyusuri Sejarah Tanah Air, episod-episod bersignifikan. Disampaikan oleh Dr. Haji Muhammad Hadi bin Muhammad Melayong, Pengetua Pusat Sejarah. Juga hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Menteri Hal Agama Negara Brunei Darussalam, Timbalan Menteri Setiausaha Tetap, Timbalan Setiausaha Tetap dan Sejumlah RM469,767 telah berjaya dikutip melalui penerimaan sumbangan perkhidmatan pesanan ringkas atau SMS tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam kali ke-7. Tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dibukakan selama 9 bulan bermula 14 Mac 2022 hingga 31 Disember 2022. Majlis penerimaan sumbangan hasil kutipan SMS bagi tabung dana untuk pembinaan masjid tersebut diadakan petang tadi di Kementerian Hal Ehwal Agama. Sumbangan hasil kutipan diterima oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datu Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datu Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Agama, selaku pengerusi jawatan kuasa pengutipan dan pengeluaran tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Awang Radin Sufri Radin Basiyuni, Ketua Pegawai Eksekutif Data Stream Digital Sdn Bhd DST, menyerahkan sumbangan dari kutipan SMS sebanyak RM418,169 dan sumbangan daripada pegawai dan kaki tangan DST berjumlah RM10,000. Manakala Dayang Hafiza binti Muhammad, Ketua Perhubungan Awam dan Komunikasi yang mewakili Progresif Sdn Bhd, menyerahkan RM46,598. Sementara Awang Haji Raziman bin Haji Rahman, pemangku Ketua Pegawai Eksekutif yang mewakili Imajen Sdn Bhd, menyerahkan RM5,000. Sejak tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dilancarkan pada tahun 2015 hingga Januari 2023, secara keseluruhannya telah berjaya mengutip sebanyak RM21,432.5 melalui pelbagai mekanisme. Juga hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Sempena sambutan hari ulang tahun penubuhannya ke-69, Jabatan Penjara pagi tadi mengadakan majlis membaca surah Yasin dan bertahlil bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pangeran Anak Damit dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Haji Abdul Azim. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Majlis diadakan di Kubah Makam Diraja.
Juga bersempena penubuhan Jabatan Penjara ke-69 tahun lewat petang kemarin Jawatan Kuasa Keagamaan Jabatan Penjara mengadakan majlis doa kesyukuran. Majlis berlangsung di Masjid Raja Isteri Pengiran Ana Hajah Saleha, Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati, Kampung Rimba. Antara yang hadir Awang Salminan bin Haji Burut, Setiausaha Tetap Keselamatan dan Kesejahteraan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Majlis bermula dengan sembahyang fardu maghrib dan sembahyang sunat hajat berjemaah. Negara Brunei Darussalam dan Jepun komited mempromosikan keamanan dan kemakmuran serantau. Pertukaran rakyat sentiasa menjadi asas kepada hubungan persahabatan antara kedua-dua buah negara. Jumlah pelancong antara kedua-dua buah negara juga semakin meningkat, terutamanya selepas pelonggaran kawalan sempadan dan penyambungan semula penerbangan terus Brunei ke Jepun pada tahun lalu. Perkara itu antara yang digariskan oleh Duta Besar Istimewa dan Mutlak Jepun ke negara Brunei Darussalam pada majlis resepsi sempena ulang tahun Hari Keputeraan yang ke-63 ke bawah Duli Yang Maha Mulia Emperor Jepun. Majlis berlangsung semalam di Royal Berkshire Hall, Royal Brunei Polo and Riding Club, Jerudong. Mewakili Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajar Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Tuan Yang Terutama Maida Toru dalam ucapannya juga menekankan negara Brunei Darussalam dan Jepun menikmati hubungan ekonomi yang makmur. Sejak kemerdekaan negara Brunei Darussalam, Jepun telah menjadi rakan perdagangan terbesar negara dengan ekspor LNG sentiasa menjadi asas kepada perkongsian kedua-dua buah negara. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan menerima sumbangan bagi tabung kemanusiaan gempa bumi Republik Turkiye dan Republik Arab Syria daripada Sekolah Antarabangsa Islam Miftah An-Nur. Penyerahan sumbangan berjumlah RM24,396 dan 64 sen berlangsung di bangunan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Sumbangan diterima oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan daripada Bilal Butar, Pengetua Eksekutif Sekolah Antarabangsa Islam Miftah An-Nur dan Wakil Penuntut-Penuntut tahun 5 dan 6 sekolah berkenaan. Sumbangan adalah hasil kutipan daripada penuntut-penuntut sekolah tersebut dalam sama-sama membantu mangsa bencana di samping memupuk nilai teras sekolah berkenaan bagi sama-sama meraih pahala. 55 orang ketua keluarga yang terlibat dalam kejadian banjir, kebakaran rumah dan rumah roboh menerima bantuan kewangan kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Penyerahan bantuan dari Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat itu diadakan di kementerian berkenaan. Penyerahan bantuan kewangan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Penerimanya terdiri daripada 51 orang ketua keluarga yang terlibat dalam kejadian banjir, seorang ketua keluarga terlibat dalam kejadian kebakaran dan 3 orang ketua keluarga terlibat dalam kejadian rumah roboh. Seorang chef tempatan memenangi tempat kedua pertandingan Piala Dunia Kulineri Malaysia 2023. Ikuti bahan beritanya selepas ini.
Salah satu objektif Pelan Tindakan Kebangsaan terhadap wanita adalah memperkasa wanita yang boleh memainkan peranan aktif dalam memelihara, menjaga dan memartabatkan hak wanita serta dalam masa yang sama menjadi penggerak kepada transformasi dalam pembangunan negara. Perkara tersebut antara yang ditekankan semasa seminar European Union Brunei Policy Outreach and Exchange bersempena Hari Wanita Antarabangsa. Seminar berlangsung pagi tadi di salah sebuah hotel di Ibu Negara. Dayang Hajah Nur Ashikin binti Haji Johari, Setiausaha Tetap Kemasyarakatan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan juga berkata, pelan tindakan itu juga bertujuan untuk memastikan pembangunan yang saksama bagi wanita untuk membolehkan mereka terlibat aktif dalam mencapai wawasan Brunei 2035. Tuan Yang Terutama Vincent Pickett, Duta EU ke Indonesia dan Duta Besar Tetap ke Negara Brunei Darussalam dalam ucaptama bertajuk meningkatkan kesaksamaan gender dalam perkongsian Brunei EU. Antara lain berkata seminar tersebut adalah dasar dua hala yang pertama antara kedua-dua pihak dan berharap dapat bekerjasama untuk mempromosikan kesaksamaan gender dan pemerkasaan wanita antara EU dan Negara Brunei Darussalam. Seminar bertujuan membuahkan beberapa idea bagi kerjasama antara kedua-dua pihak dalam mempromosikan kesaksamaan dan pemerkasaan wanita. Angkatan Sastrawan dan Sastrawani Astrawani dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka, Program Kesusastraan Melayu, Program Pengajian Melayu Fakulti Sastra dan Sains Sosial FAS Universiti Brunei Darussalam dan Kumpulan Putra Seni KPS kini menganjurkan Simposium Kesusastraan Kebangsaan 2023 selama 2 hari. Simposium julung kali itu diadakan bersempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-39. Pagi tadi diadakan majlis perasmian simposium tersebut di Balai Sarmayuda Dewan Bahasa dan Pustaka Berakas. Simposium dirasmikan oleh Dr. Chin Wei Kee, Timbalan Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan. Terdahulu Profesor Ampuan Dr. Haji Ibrahim bin Ampuan Haji Tengah, Ketua 1 Astrawani dalam ucapannya berkata, simposium tersebut membuka ruang untuk para ilmuwan dan pencinta sastra meneroka dan melahirkan lebih banyak karya yang bermutu tinggi dengan roh kebrunaian yang berpasak daripada budi, bakti dan taat setia kepada raja dan negara. Majlis disurikan dengan ucap utama dari Dr. Haji Hashim bin Haji Abdul Hamid, penerima Anugerah Penulis Asia Tenggara 2003, dengan pembentangan bertajuk Meruah Kewatanan dalam Karya Naratif Brunei. Dr. Haji Hashim antara lain memfokuskan perbincangan kepada beberapa buah karya dengan tema memperteguh nasionalisme dan nilai-nilai kebrunaian. Simposium bertujuan untuk memperingati jasa dan sumbangan tokoh penulis tempatan serta sebagai penghargaan pada karya dan penulis. Seorang chef tempatan mengharumkan nama negara apabila memenangi tempat kedua pertandingan Piala Dunia Kulineri Malaysia 2023 baru-baru ini di Kuala Lumpur, Malaysia. Dianjurkan oleh Persatuan Kulineri Malaysia, bersatu pertandingan 3 hari itu berlangsung di Pusat Perdagangan Dunia Kuala Lumpur. Dayang Norin binti Awang Sapri bertanding dalam kategori kerabu nenas dengan mempamerkan hidangan ciptaannya kerabu nenas buah delima. Berusia 42 tahun, Chef Norin yang kini berkhidmat di British Forces Brunei telah menceburkan diri dalam bidang kulineri sejak berusia 24 tahun, memberanikan diri untuk bersaing dengan lebih 600 chef dari seluruh dunia. Ini yang pertama kali saya mencuba, dengan tawakal alhamdulillah juga dapat saya menempuhi semua dugaan lah, yang banyak dugaannya tu. Yang saya sertai adalah kategori Malaysia Burger dengan kerabu nanas.
Sementara itu, Dayang Rohana binti Mahmud yang lebih dikenali sebagai Chef Ana turut mengharumkan nama negara di arena antarabangsa apabila diberi penghormatan oleh penganjur sebagai salah seorang juri untuk menghakimkan pertandingan dalam beberapa kategori bersama juri dari seluruh dunia. Menjadi juri antarabangsa ni agak mencabarlah sikit. Mencabar setiap kali ada kategori-kategori yang saya juri, saya judge, tidak semualah sebenarnya, banyak kali saya di-invite. Chef Nurin dan Chef Rohana kini sedang membuat persiapan untuk bertanding dalam kejohanan Chef Dunia yang akan diadakan di Johor pada bulan Mei tahun ini. Sesi kedua halakah syariah bimbingan solat sempena Isra' Mi'raj anjuran Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan Kupu SB melalui Fakulti Syariah diteruskan lagi semalam di Masjid Kampung Belimbing Subuk. Halakah disampaikan oleh Dr. Haji Adnan bin Haji Basar, Rais Kupu SB. Halakah bertujuan bagi meningkatkan kefahaman dalam kalangan jemaah mengenai kewajipan melaksanakan solat fardu 5 waktu dengan betul menurut mazhab Syafi'i. Halakah bimbingan akan diteruskan lagi pada 3 Mac ini di Masjid Hasan Al-Bolkiah dan Masjid Kampung Birau di daerah Tutong. Peristiwa Isra' dan Mi'raj mengajarkan kita menyampaikan kebenaran dan fakta meskipun kebenaran tersebut mendapat banyak penolakan dan penentangan. Perkara tersebut antara yang disampaikan dalam ceramah semasa majlis sambutan Isra' dan Mi'raj anjuran daerah Polis Temburong dengan kerjasama Masjid Kampung Labu Estate daerah Temburong. Hadir Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, Pegawai Daerah Temburong. Juga hadir Yang Berhormat Awang Haji Sulaiman bin Haji Nasir, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Ceramah bertajuk Peristiwa dari Langit disampaikan oleh Awang Muhammad Safwan bin Zulkifli, Imam Masjid Kampung Belais. Sementara itu, Pusat Serantau Semio Voktek melalui Ahli Jawatan Kuasa Musala Ar-Raudah pagi tadi mengadakan majlis seumpamanya di pusat berkenaan. Hadir Awang Alias bin Haji Abu Bakar, Pengarah Semio Voktek. Pengisian majlis termasuk bacaan Sayyidul Istighfar dan selawat tafrijiah beramai-ramai serta ceramah agama bertajuk Peristiwa Isra' dan Mi'raj, Pedoman Akhir Zaman. Majlis dihasrat dapat memberi manfaat bagi mencapai reda ilahi dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peranan dan faedah piawaian serta aspek teknikal dan kandungan piawai Brunei Darussalam dikongsikan semasa program sosialisasi bagi PBD 39 2022 ke PBD 43 2022, iaitu piawai Brunei Darussalam bagi Cikgu Timun, Terong, Tembikai dan Labu. Program yang diadakan di Pusat Agribisnes Rimba, Gadong, Jabatan Pertanian dan Agri Makanan dianjurkan oleh Kementerian Kewangan dan Ekonomi melalui Pusat Standard Kebangsaan, Bahagian Industri dan Ekosistem Perniagaan dengan kerjasama Jabatan Pertanian dan Agri Makanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Pemberitaan tersebut bertujuan memperkenalkan kepada orang awam serta pihak-pihak berkepentingan mengenai kelima-lima piawai yang baru diterbitkan untuk dipraktikkan di dalam industri pertanian tempatan. Piawai-piawai tersebut boleh menjadi rujukan dan panduan am untuk para pengimport, pengeksport, pembangunan dan perkembangan pertanian, komuniti-komuniti petani, penyelidik akademik, penggubal dasar serta perlibatan orang awam di dalam aktiviti-aktiviti pertanian. Lebih 90 peserta pelbagai sektor kerajaan dan swasta mengambil bahagian, di antaranya para pengusaha tanaman, wakil pasaraya, pembekal tanaman, pengeksport, pengimport tanaman, institusi pengajian tinggi dan koperasi-koperasi.
Mesyuarat bagi projek kluster maritim penglibatan pihak berkepentingan negara Brunei Darussalam yang pertama, kawasan penyelenggaraan marin bersepadu dan limbungan penyahtauliahan MMYDY diadakan kemarin di Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Hadir Awang Haji Musa bin Haji Adinin, pengurus sementara Anson International, iaitu konsortium yang menerajui projek berkenaan. Awang Alan On, pengarah bahagian industri dan ekosistem perniagaan, dalam ucapan pembukaan menyatakan Kementerian Kewangan dan Ekonomi berkata dengan majlis penandatanganan tersebut, negara Brunei Darussalam akan mempunyai penyelenggaraan dan penyahtauliahan marin bersepadunya yang pertama dan ia adalah selaras dengan Pelan Hala 7 Industri Maritim Brunei. Ketika projek berkenaan memasuki peringkat pelaksanaan, sumbangan dan kerjasama semua pihak berkepentingan adalah sangat diperlukan bagi kejayaan MMYDY dan keseluruhan peta jalan industri. Peta jalan industri maritim bermatlamat untuk mempelbagaikan ekonomi negara ke arah mencapai ekonomi dinamik dan mampan sebagai sebahagian daripada Wawasan Brunei 2035. Bagi menghargai sumbangan dan jasa ahli jawatan kuasa takmir masjid sesi 2021-2022 dalam sama-sama memakmurkan Masjid Kampung Selangan, semalam diadakan majlis penyampaian sijil penghargaan. Ia diselajurkan dengan surat lantikan kepada ahli-ahli jawatan kuasa takmir masjid sesi 2023-2025. Sijil penghargaan dan surat lantikan disampaikan oleh Awang Haji Haris Hamdillah bin Haji Masri, Ketua Pegawai Ugama Daerah Temburong. Majlis bertujuan bagi memperkenalkan pemimpin akar umbi Masjid Kampung Selangan kepada penduduk kampung berkenaan dan sekitarnya. Siaran akhbar COVID-19 di negara Brunei Darussalam. 1 kes berada dalam kategori 4. Kementerian Kesihatan memaklumkan 96 kes disahkan sembuh. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 88%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 62.7% dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 79.1%. Saingan Liga Super Brunei 2023 Anjuran Persatuan Bola Sepak Brunei Darussalam FABD bakal membuka tirainya 3 Mac ini. Petang tadi diadakan majlis penandatanganan kontrak bagi penajaan air minuman berjenama Purion untuk Liga Super Brunei bagi musim 2023-2024. Mewakili FABD, Presidennya Pangeran Haji Matusin bin Pangeran Haji Matasan dan Awang Muhammad Shahnon Haji Muhammad Saleh, Setiausaha Agong FABD. Manakala Lesen Sendirian Berhad diwakili oleh pengarahnya Isaac Yang Meng dan Ronald Lee, pengurus pemasaran syarikat berkenaan. Saingan Liga Super Brunei musim ini bakal menyaksikan 16 pasukan akan berentap dan saingan Liga dijangka berakhir pada Februari 2024.